Assalamualaikum. Video ini akan menunjukkan bagaimana untuk mendapatkan laporan suku tahunan sesebuah syarikat tersenarai di Bursa Malaysia, dan mengapa amat penting untuk mengkaji laporan ini sebelum membuat keputusan pelaburan atau untuk memantau saham-saham pelaburan anda yang sedia ada, ya. Baiklah, pertama sekali kita pergi ke laman web Bursa Malaysia. Kita type dalam search Bursa Malaysia. Okey, Bursa Malaysia ada dua website, satu yang laman web utama dan satu lagi ialah Bursa Marketplace. Okey. Jadi kita pergi ke laman web Bursa Malaysia, laman web utamanya. Okey, ini adalah homepage Bursa Malaysia. Kita klik pada trade, dan di bawah trading resources kita klik pada listing directory. Okey, di sini kita type syarikat yang kita nak, atau kita boleh lihat daripada senarai. Dia mula dari A. Okey, kita type. Okey, katakan kita nak cari syarikat Aeon Berhad. Type Aeon. Okey, akan keluar nama penuh dia. Kita klik pada nama. Okey, sekarang kita klik pada link. Okey, kita akan sampai kepada dashboard syarikat ini, Aeon Berhad, syarikat department store ni. Dan kita dapat lihat di sini harga sahamnya beransur-ansur menurun dalam tempoh 6 bulan lepas. Ini boleh memang tidak mengherankan kerana lockdown yang berlaku beberapa bulan sebelum saya merakamkan video ini. Jadi kita lihat pula kedudukan saham, harga saham untuk tempoh 5 tahun. Trend yang sama dilihat, ya, 5 tahun, trend yang menurun, harga saham menurun. Okey, jadi apa yang kita nak ialah laporan suku tahunan syarikat. Ada dua cara nak dapat. Satu daripada company announcement di sebelah kiri ni, company announcements, ataupun kita pergi ke bawah, kita boleh lihat financial results. Now, ada masalah sikit dengan laman web pada masa saya merakamkan video ni, sebab dia tak menyeraikan yang terbaru, keputusan yang terbaru, ya. Jadi untuk mendapatkan keputusan terbaru, kita perlu klik read more. Mungkin pada masa depan dah masalah dah selesai dan dia akan senaraikan keputusan terbaru. Jadi sekarang kita pergi kepada kita klik tadi dan kita sampai kepada page tersebut. Jadi semua quarterly report atau laporan suku tahunan disenaraikan di sini. Jadi kita klik pada quarterly report yang terbaru pada 27 Ogos untuk tahun kewangan, tempoh kewangan 30 Jun 2020. Kita klik. Okey. Dan kita akan sampai kepada halaman yang menunjukkan ringkasan keputusan suku tahunan. Jadi kita lihat, cuba lihat, apa yang ditunjukkan ialah hasil untung bersih, jadi syarikat telah mencatatkan kerugian. Pendapatan sesaham atau earnings per share sedikit negatif, tapi memandangkan berlaku lockdown COVID-19, prestasi ini nampak bagus jugalah, sebab hanya rugi sikit saja dalam keadaan lockdown yang agak teruk. Jadi di mana sukar untuk orang keluar membeli barang, ya. Jadi nampak macam okey lah keputusan, pasal tak teruk sangat dalam keadaan yang sangat-sangat mencabar. Dan satu lagi info yang ditunjukkan ialah net assets per share ataupun aset bersih sesaham, nilai aset. Tetapi maklumat sepintas lalu ini tidak begitu lengkap kerana tidak ada balance sheet dan ataupun lembaran imbangan, dan tidak ada cash flow statement ataupun penyata aliran tunai. Jadi untuk mendapatkan penyata tersebut, kita kena klik
pada PDF file laporan penuh, adalah kita pergi kepada file PDF tersebut. Jadi di sini kita dapat lihat laporan yang lebih lengkap. Okey. Ini adalah profit and loss statement atau penyata untung rugi yang sedikit lebih detail. Kita dah lihat ini tadi dalam laporan sepintas lalu tadi. Okey, apa yang kita nak tengok ialah lembaran imbangan. Okey, tadi kita lihat yang harga saham Aeon telah turun, tapi walaupun prestasi dia tak teruk sangat. Prestasi ni kira okey jugalah untuk tempoh lockdown, prestasi untung ni. Tetapi kenapa agaknya pelabur kurang yakin terhadap saham ni? Kita cuba lihat. Okey, kita lihat pada bahagian current assets. Kita dapat lihat current asset dia 800 juta 800 juta. Dan kita bandingkan dengan current liability atau liability semasa, aset semasa berbanding liability semasa. Liability semasanya ialah 2 bilion 345 ribu. 2 bilion betul lah, 2 bilion 345 ribu. Sungguh jauh bezanya. Ini bermakna modal kerja negatif sebanyak 1.4 bilion, 1.5 bilion, lebih kurang macam tu. Modal kerja negatif. That means aset semasa ni tidak boleh cover liability semasa. Dia punya payables dan accruals ataupun belum bayar ataupun pemiutang adalah lebih tinggi daripada seluruh current assetnya. Dan cash equivalentnya ataupun tunai dan kesetaraan tunai hanyalah 55 juta saja. Jadi kedudukan tunai syarikat ini atau kedudukan aset cair syarikat ini adalah membimbangkan sedikit. Sebab itu harga sahamnya beransur-ansur turun. Mungkin pelabur retail dia tak tengok semua secara terperinci lembaran imbangan kemarin, tapi pelabur institusi, semua fund manager akan mengkaji keputusan kewangan dengan teliti. Jadi mungkin ini salah satu sebab harga Aeon terjejas. Bukan sebab prestasi keuntungan tetapi kedudukan aset cairnya, modal kerja negatif. Dan satu lagi kita lihat kenapa agaknya berlaku modal kerja negatif. Adakah sebab cash flow negatif? Jadi kita pergi kepada kita pergi scroll ke bawah. Kita pergi ke penyata aliran tunai. Jadi, apa yang penyata aliran tunai ada 3. Satu penyata tunai daripada operasi, tunai daripada aktiviti pembiayaan dan tunai daripada aktiviti pelaburan. Jadi apa yang menyebabkan tunai keluar? Daripada ini kita tak boleh tengok tempoh semasa, kita tengok last year apa jadi, iaitu 30 Jun 2019. Okey, kita tengok net cash generated from operating activities, tunai daripada aktiviti operasi positif. Maknanya daripada operations dia mencatatkan cash flow positif. Okey. So apa yang menyebabkan tunai keluar? Jadi kita scroll ke bawah, kita tengok ni. Banyak tunai keluar daripada aktiviti pelaburan, pembelian property, plant dan equipment dan aset tak ketara. So maknanya kemungkinan besar duit ni digunakan untuk expansion, untuk tambah bilangan gedung dan sebagainya. Dan begitu juga cash flows from financing activities, payment of lease liabilities. Kita lihat yang pada tahun ni dah kurang sikit mungkin sebab lockdown dan sebagainya dan keadaan kewangan yang kurang baik, keadaan aset cair yang kurang baik, dia dah kurang aktiviti pemerolehan ni. Dan kita tengok pula payment of lease liabilities pun besar juga, dan ini adalah salah satu daripada lagi satu sebab mengapa kedudukan aset cair syarikat adalah amat genting setakat ini. Jadi sebab itulah harga saham mungkin terjejas dan tidak naik walaupun prestasi keuntungan dan cash flow daripada operasi adalah tetap kukuh dalam situasi lockdown. Jadi perkara ini perlu ditangani oleh syarikat.
kita tak tahu apa yang akan dilakukan pada masa depan, sebab bila dia beli property plant equipment ni mungkin pada masa sebelum COVID-19, dan kita tak tahu sama ada nilai itu nilai property plant equipment telah jatuh, manangkan situasi runcit yang di mana orang telah berpindah kepada pembelian secara dalam talian. Jadi kita tak tahu adakah telah sia-sia pembelian ni dan nilai property plant dan equipment itu telah turun. Kita tak tahu. Jadi kita kena tunggu dan lihat sama ada syarikat ni boleh menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sebab itulah saya kata kita kena kaji secara lebih mendalam. Pertama kita kena lihat keputusan sepintas lalu daripada penyata atau laporan suku tahunan, dan kemudian kita kena drill down dan pergi kepada keputusan yang lebih terperinci dengan membuka PDF file yang saya tunjukkan tadi, dan melihat lembaran imbangan dan cash flow statement untuk memastikan yang mendapatkan info yang lebih terperinci tentang kedudukan kewangan sesebuah syarikat.